Untuk itu hadirin yang mulia, inilah merupakan bunyat dasar daripada kerja agama ini. Bagaimana dakwah dan amal kita gabungkan menjadi satu. Jadi kita gabungkan dakwah dan amal, maka agamanya akan menjadi yang paling baik. Agamanya akan menjadi yang paling baik. Apabila dakwah dan amal digabungkan. Apa yang kamu ingin bentuk dalam diri kamu, maka bentuklah dengan sifat tabligh. Kamu sampaikan pada orang lain. Kamu berikan dakwah pada orang lain tentang perkara tersebut. Allah SWT pertama sekali akan memasukkan dalam diri kamu orang yang berikan dakwah dan dia amalkan. Di dalam Al-Quran, orang yang paling baik agamanya adalah orang yang berikan dakwah dan dia amalkan. Dia berikan dakwah dan beramal. Agamanya adalah yang paling baik. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. Jadi orang yang buat dakwah dan dia amalkan, maka tidak ada agamanya, tidak ada agama yang lebih baik lagi daripada agama orang tersebut. Untuk itulah dakwah dan amal kita gabungkan menjadi satu. Apabila kita buat dakwah tidak ada amal, kosong daripada amal. Dakwah ada, tetapi kosong daripada amal. Maka dakwah tidak akan ada asar, tidak akan ada kesan. Jadi orang yang buat dakwah tanpa adanya amal, maka orang yang berikan dakwah melupakan dirinya. Maka rahangnya akan diikat. Tetapi kalau amal dibuat dan dakwah tidak dibuat, maka orang yang tidak buat amal pun akan mengalahkan orang yang buat amal. Jadi daripada dakwah akan ada istiqomah kepada agama kita. Ini merupakan maksud daripada dakwah. Daripada dakwah, hakikat daripada ibadah, istiqomah kepada agama, dan memperbesar kedekatan kita kepada Allah SWT. Jadi daripada dakwah adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah SWT daripada semua ibadah. Maulana Ilyas Rahmatullah mengatakan tidak ada jalan yang lebih cepat untuk mendekati oleh Allah SWT kecuali dengan dakwah. Jadi jalan yang paling cepat untuk mendekat Allah SWT yaitu mengajak manusia kepada Allah SWT. Ini merupakan tanggung jawab setiap orang yang buat dakwah. Sehingga orang akan istiqomah dalam agamanya. Orang yang mendakwakan perkara yang hak, maka dia tidak akan menjadi mad'u, didakwah kepada perkara kebatilan. Kalau kita tidak mengajak manusia kepada kebaikan, maka dakwah batil akan datang kepada kita. Hazrat mengatakan, umat ini tidak akan kosong daripada dua perkara. Kalau tidak menjadi da'i, maka dia menjadi mad'u. Ataukah dia memberikan dakwah pada perkara yang hak, atau dia akan didakwah kepada perkara yang batil. Untuk itu perkara ini sangat hak. Apabila umat berada dalam dakwah, maka dia tidak akan didakwah oleh kebatilan. Walaupun dia ada kelemahan dalam amalnya, kelemahan dalam agamanya, apapun keadaan dia. Tetapi apabila umat tetap memberikan dakwah kepada perkara yang hak, maka dakwah kebatilan akan selamat daripada umat. Kalau umat meninggalkan dakwah, maka umat akan didakwah kebatilan. Akan menjadi mad'u kepada kebatilan. Untuk itu hadirin yang mulia, bagaimana dakwah dan ibadah ini kita kumpulkan. Hazrat mengatakan,
Perkara apa yang kamu dakwahkan, maka akan meningkatkan kamu dalam perkara tersebut. Untuk itulah pertama sekali, dakwah adalah dakwah iman. Dakwah iman. Daripada kalimah la ilaha illallah, bagaimana kita hidupkan dakwah kalimah ini dalam kehidupan umat. Jadi daripada pokok asasnya, hari ini secara istimai, dakwah kalimah sudah hilang dalam kehidupan umat. Secara istimai. Ini merupakan perkara yang benar. Perkara yang tidak didakwahkan lagi, maka keyakinan atas perkara itu akan keluar daripada hati. Apakah dakwah kepada tajirah, dakwah kepada kepegawaian, dakwah kepada pertanian, dakwah kepada kerajaan. Jadi perkara yang tidak didakwahkan lagi, maka keyakinan atas perkara itu akan keluar. Apabila kalimah la ilaha illallah tidak didakwahkan lagi, maka keyakinan akan kalimah la ilaha illallah pun akan keluar daripada hati. Jadi kesan daripada selain Allah SWT terbentuk dari dalam hati apabila umat meninggalkan, membayangkan kebesaran Allah, kehebatan Allah, ketauhidan Allah. Meninggalkan, membayangkan kebesaran Allah. Maka ta'alluq kepada Allah SWT akan menjadi lemah. Hadirin yang mulia, jadi kesan daripada dakwah ini akan sampai ke semua ibadah. Jadi perkara yang dasar daripada kalimah la ilaha illallah yang mana telah keluar daripada umat ini. Jadi kerja yang pertama bagaimana kita bawa kalimah ini dalam dakwah kita. Ini merupakan kerja yang pertama.